sabaqat yang telah mendahului. Sabaqat yang telah mendahului. Min daripada Rabbika Tuhanmu. Rabbika Tuhanmu. La nescaya qudiya diputuskanlah saja. Qudiya diputuskan. Daripada perkataan qudiya tu keluar perkataan qadi diputuskan bainahum di antara mereka fi pada ma apa yang fihi mereka di dalamnya yakhtalifun berselisih pendapat. Okey, Puan Asma, terima kasih ayat pertama kita, Puan Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak adalah manusia dahulunya melainkan umat yang satu, dan kalaulah tidak kerana ketetapan yang telah mendahului daripada Tuhanmu, nescaya diputuskan di antara mereka pada apa yang mereka di dalamnya berselisih pendapat. Okey, baik. Terima kasih Puan Asma. Puan Asma tolong baca ayat sebelumnya boleh? Ayat minggu lepas. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apa kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi. Maha suci Allah dan maha tinggi apa yang mereka persekutukan itu. Okey, baik. Terima kasih Puan Asma. Apa relate ayat minggu lepas 18 dengan ayat ini 19? Ayat 18 beritahu ada orang-orang kafir yang sembah selain Allah, berhala ke, patung ke, tokong ke, matahari ke, bulan bintang ke, tak kisah. Yang penting apa mereka sembah tu tak boleh beri mudarat, tak boleh beri manfaat. Tapi mereka ni sembah dengan penuh keyakinan dan kepercayaan bahawasanya benda-benda tu, perkara-perkara mereka sembah tu boleh beri manfaat, boleh menolong, boleh membantu mereka. Okey, itu ayat minggu lepas. Ayat ini pula Allah nak beritahu Allah boleh je buat mereka semua beriman pada Allah yang satu, tak ada seorang pun berbeza pendapat, tak ada seorang pun kafir, tak ada seorang pun kufur, tak ada seorang pun munafik. Boleh tak buat? Boleh buat. Allah nak beritahu Allah boleh buat, tidak ada manusia syirik, kafir, kufur pada Allah langsung. Boleh tak buat? Allah nak beritahu Allah boleh buat. Apa bukti dia? Ni, bukti dia. Ayat kita sekarang, manusia dahulunya tidaklah melainkan satu umat. Allah pernah buat manusia dulu satu umat. Maksud satu umat tu umat yang satu, tidak ada berbeza pendapat, tidak ada berbeza kefahaman, tidak ada berbeza agama, tak ada. Okey, maksudnya sebagaimana Allah boleh buat dulu manusia satu umat. Ada dua pendapat mengenai manusia satu umat. Tiga pendapat. Maafkan saya, tiga pendapat. Pertama, bermula daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh lebih kurang 10 abad. Dalam tempoh 10 abad tu tidak ada langsung orang syirik pada Allah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas kata, tempoh zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh 10 abad. Dalam tempoh 10 abad tu tak ada langsung orang kafir syirik pada Allah, sampailah di zaman Nabi Nuh mula orang sembah berhala. Baru tu Allah hantar Nabi. Pendapat kedua, bila ni manusia hanya umat yang satu ni, setelah banjir zaman Nabi Nuh, kan zaman Nabi Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala tenggelamkan seluruh bumi dengan air. Zaman Nabi Nuh kan seluruh bumi Allah tenggelamkan dengan air. Yang tinggal manusia tak kapal saja bersama Nabi Nuh, 84 orang atau 83 orang. Dan mereka semua beriman pada Allah.
Lepas mereka turun, 3, 4, 5 generasi lepas pada tu masih lagi beriman betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi maksudnya pernah ada satu ketika dulu atas muka bumi semua orang Islam. Pendapat ketiga, setelah zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim, lepas dia kena campak dalam api, lepas dia kena seksa dengan kaum dia, kena campak dalam api dengan kaum dia. Allah Ta'ala tenggelamkan kaum-kaum dia yang kufur pada Allah. Maka masa tu tinggal yang beriman dengan Nabi Ibrahim sahaja. Ini pendapat yang ketiga. Tak kisah mana satu dalam tiga-tiga pendapat ni, Allah hanya nak beritahu, Allah boleh buat manusia semuanya bersatu atas satu agama. Tak ada langsung. Allah pernah cakap dalam, bukan pernah cakap, kita akan lalu dalam surah. Tolong baca dia Puan Yusriza boleh, Puan Yusriza. Dalam surah Yunus ni, Allah kata, kalau Allah nak, okey, itu surat 220, Puan Yusriza 220, ayat 99. 220. Ayat 99. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika Tuhanmu mengkehendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi adakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Terima kasih. Allah sebut dalam ayat ni, kalaulah Allah nak, Allah boleh buat manusia atas muka bumi ini beriman. Boleh tak? Boleh. Semua agama Islam. Boleh tak Allah buat? Boleh. Dan buktinya kita sekarang, dulu Allah pernah buat. Pada zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Nuh, menurut Ibn Abbas 10 abad semua orang beriman. Lepas banjir besar zaman Nabi Nuh atas kapal semua beriman. Generasi lepas tu 3, 4, 5 generasi masih lagi beriman. Allah boleh buat sebab Allah pernah buat. Tapi kenapa Allah tak buat? Tu soalan dia. Kenapa Allah tak buat? Kenapa Allah tak buat? Sebab tujuan Allah cipta manusia nak uji. Tujuan Allah hantar manusia kat muka bumi ni nak uji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan Allah hantar kat manusia kat muka bumi ni untuk Allah uji. Tujuan Allah buat langit bumi ni pun untuk Allah uji manusia. Contoh, satu ayat saya bagi. Tolong baca Tuan Sofi, page 222. Page 222, ayat yang ke-7. Allah buat langit bumi apa sebab? Allah buat manusia apa sebab? Nak uji. 7 saya. 222 ayat 7, betul? Surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan adalah singgahsananya sebelum itu di atas air. Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Okey, cukup. Tuan Zafi. Itu je poin saya. Pada tu boleh juga nak baca. Tapi poin saya kat situ je. Allah buat langit bumi dalam masa 6 hari atas arash Allah ada air. Arash Allah di atas air. Sorry, kembali. Tujuan dia apa dia? Untuk Allah uji kamu siapa paling baik amalan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah buat langit bumi, buat segala-galanya untuk uji manusia lah. Jadi kalaulah Allah nak uji manusia, lepas tu tiba-tiba Allah kata, okey, aku nak putuskan semua manusia yang aku buat nanti, semua dia akan jadi orang berjaya. No point kan? Betul kan? No point kan? Baik tak payah buat manusia kalau nak buat semua manusia berjaya. Saya buat satu sekolah, saya cakap apa kat pelajar-pelajar sekolah saya itu? Masa sekolah saya, awak belajar ke, awak tak belajar ke, saya akan pastikan markah awak mesti 100. Awak pandai ke, tak pandai ke, belajar ke, tak belajar ke, rajin ke, malas ke, ujung tahun saya akan pastikan cikgu-cikgu sekolah saya semua kena beri anak murid dia markah 100. Tak boleh kurang. Jadi pelajar tu masuk sekolah, no point. Tak ada apa. Okay? Orang masuk sekolah nak dapat keputusan periksa dengan terbaik. Tapi kalau dah confirm markah periksa semua terbaik, tak pergi sekolah, budak tu tak pergi sekolah, tak apa. Bayar yuran je bulan-bulan, tak pergi sekolah. Nanti ujung tahun, markah semua 100. Contoh. Nampak? Jadi nak beritahu, Allah buat manusia bukan nak suruh manusia semua jadi beriman. Untuk uji. Jadi bila ada ujian, Allah tahu ada manusia akan fail. Sebab tu Allah awal lagi sediakan neraka. Sebab Allah tahu manusia yang aku akan uji nanti akan ada orang yang fail. Jadi manusia, Allah pernah buat tak manusia dulu hanya berada atas agama yang satu? Pernah buat. Ayat kita sekarang. Manusia dulu mak yang satu. Ayat ni sama macam ayat dalam surah
Al-Baqarah. Cuma manusia tidak bersatu tu bukan kehendak Allah. Daripada manusia yang bersatu atas satu agama tu berpecah pada 2-3 kefahaman yang lain bukan kehendak Allah sebab mereka sendiri. Dan bukti Allah tak setuju dengan apa mereka buat. Bukti Allah tak nak mereka jadi kafir, syirik, sembah selain Allah. Apa tu bukti dia? Allah hantar Nabi, Allah hantar kitab. Nak beritahu mereka buat tu salah. Kalau Allah Ta'ala redha, suka mereka buat salah, tak hantar Nabi, tak hantar kitab, biar je lah mereka kafir. Okay, ayat macam. Jadi nak beritahu, mereka berselisih pendapat tu setelah datang bukti keterangan. Datang Nabi menjelaskan yang mereka ni salah. Ni Allah sebut dalam kitab aku ni bukti dia ni. Tolong baca dia, Puan Izawani. Tolong baca boleh, surah Al-Baqarah. Ayat berapa ya? Allah sebutkan an-nasu ummatan wahidah. Okey, muka surat 33 ayat 213. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulunya manusia itu ialah umat yang satu menurut agama Allah yang satu, tapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi kabar gembira kepada orang yang beriman dengan balasan syurga dan pemberi amaran kepada orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Tidaklah yang perselisihan mengenai agama melainkan orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata, kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka dengan izinnya. Allah sentiasa memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang benar. Okey, terima kasih Puan Izawani. Sama macam kita tadi. Manusia dulu umat yang satu. Bila mereka berpecah belah, ada agama lain, ada sembah selain Allah pun hantar Nabi. Bukan Nabi itu beri berita gembira, beri ancaman. Dan Nabi itu datang, bukan datang berlenggang, saya ni Nabi. Tak, bawa kitab, bawa bukti yang dia itu Nabi. Dan jadi kitab yang Nabi bawa, para Nabi bawa, kitab itu menjelaskan, memutuskan siapa betul, siapa salah. Tapi mereka tetap tak nak menerimanya dengan mengatakan Nabi tipu lah, Nabi tukar sihir lah, Nabi gila lah. Jadi manusia mula berselisih pendapat. Allah yang nak ke? Tak. Allah mengetahui manusia memang akan berselisih pendapat. Sebab itu kalau Allah tak suka, Allah tak setuju, Allah tak nak biar manusia tu memilih agama selain Islam. Kenapa biar mereka hidup? Kasih mati teruslah. Allah buat manusia, nak suruh manusia sembah Allah sahaja. Tapi bila ada manusia sembah selain Allah, bila ada manusia sembah patung, tokong, pokok dan sebagainya, kenapa Allah biar? Ini jawapannya. Kerana telah ada ketetapan daripada Allah bila dia akan mati, bila dia akan binasa, bila dia akan diazab. Ketetapan itu telah ada. Di Lauh Mahfuz lagi Allah dah tetapkan. Di Lauh Mahfuz lagi Allah dah tetapkan. Jadi Allah kata, kalaulah tidak kerana ketetapan yang aku dah tetapkan dulu, nescaya aku boleh buat, siapa kufur terus mati. Siapa sembah Allah terus mati. Siapa sembah berhala, tokong selain Allah terus mati. Boleh tak Allah buat? Boleh. Allah buat seminggu kan? Seminggu je Allah buat kat dunia ni, siapa sembah selain Allah terus mati. Masuk hari ke-8, lepas seminggu tu masuk hari ke-8, tak ada orang sembah selain Allah. Sebab apa? Sebab siapa yang sembah selain Allah terus mati, jadi tak ada orang akan sembah selain Allah. Kalau Allah buat macam tu, apa akan jadi? Tuan-tuan, tak tercapailah maksud nak menguji tadi. Tak tercapailah maksud nak uji tadi. Dia Allah biar. Allah biar tu pun termasuk dalam ujian. Allah biar orang kafir dengan kekafiran dia. Allah biar orang munafik dengan kemunafikan dia. Allah biar pendosa dengan dosa dia. Kenapa Allah biar? Kalau Allah buat undang-undang, siapa buat dosa satu terus kena azab. Kali pertama buat dosa kena stroke, kali kedua kali pertama kena kanser, kali kedua kena stroke, kali ketiga mati. Agak-agak ada orang ni nak buat dosa tak? Tak ada orang akan buat dosa.
Tapi biarnya Allah terhadap dosa maksiat kita, itu pun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat 20. Ni Allah nak bagi contoh ayat 20 ni. Orang-orang yang Allah biarkan apa mereka punya sifat perangai. Dan untuk sahabat-sahabat baru masuk kita surah Yunus ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Muka surat 219. Surat apa kita sekarang? 210. Kosong. 210. 210. Sorry. Muka surat 210. Maafkan saya. Ayat bawah sikit. Dan yaquluna mereka berkata. Laula mengapa tidak? Unzila diturunkan alaihi ke atasnya ayatun sesuatu tanda. Dan mereka tulis mukjizat. Okey. Min daripada Rabbihi Tuhannya Allah lah. Famaka Qul katakanlah Innama hanya senya Al-ghaibu perkara ghaib itu Lillah milik Allah. Famaka intaziru tunggulah kamu. Ini sesungguhnya aku ma'akum bersama kamu min daripada al-muntazirin orang-orang yang menunggu. Okey, terjemahkan dia Puan Maisarah. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan ke atasnya sesuatu tanda mukjizat daripada Tuhannya, yakni Allah. Katakanlah hanya pergaib itu milik Allah. Maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kamu dan daripada orang-orang yang menunggu. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Antara bukan kata kebodohan, antara kesan Allah Ta'ala melambatkan azab, menangguhkan azab pada orang yang kafir sembah berhala ni. Okay? Mereka sepatutnya bila Allah tangguhkan azab, Allah Ta'ala delay azab pada mereka bersyukurlah pada Allah, terus masuk Islam beriman. Tapi tak. Makin ditangguh azab, makin dipostpone, makin jadi perangai dia. Patutnya orang tu dia buat salah, bos dia tak ambil tindakan terhadap kesalahan dia, kerja ni dia buat salah, dia tahu dia buat salah. Bos dia pun tahu dia pun tahu yang bos dia tahu dia buat salah. Tapi bos tidak ambil sebarang tindakan, contoh. Maka sepatutnya dia bersyukur dengan cara minta maaf pada bos, akan datang tak buat lagi kesalahan yang sama. Tapi tak. Bila bos dia tak marah dia, tak ambil tindakan, maka dia rasa tak apa. Jadi bila rasa tak apa tu, apa akan berlaku? Dia akan buat lagi. Dia akan menjadi lagi. Jadi ayat ni nak beritahu, ni contoh kesan tak baik bagi orang kafir. Bila Allah tangguhkan azab, dia macam-macam soalan pula timbul. Antaranya tadi, ayat yang Sofi baca tadi, ada perkataan mereka bila Allah tangguhkan azab. Okey, tu antaranya lah. Okey, tolong baca boleh? Muka surat 22 tadi, Tuan Haji Syahril ni boleh. Muka surat 222 tadi. Ayat berapa tadi Tuan Sofi dah baca dah separuh. Ayat 7. Ayat 8. Maafkan saya. Ayat 8. Dua-dua apa Ustaz? 222, fish 222 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulunya mereka memperolok-olokkannya. Okey, terima kasih Tuan Haji Syahrin. Allah tangguhkan azab, mereka tanya, apa yang menyebabkan azab itu tertangguh? Apa yang menyebabkan azab itu tertangguh? Datanglah sekarang. Ini kesan yang mereka tak sedar. Satu lagi, bila Allah hantar Nabi untuk baiki kesalahan mereka, untuk tegur kesalahan mereka, maka mereka tanya soalan. Kalau dia Nabi, kenapa dia tak ada mukjizat macam Nabi-Nabi terdahulu? Kenapa dia tak ada mukjizat macam Nabi Nuh, macam Nabi Musa, macam Nabi Isa? Kenapa dia tak ada mukjizat? Kita dah bincang 6 persoalan yang ditimbulkan oleh orang kafir musyrikin Quraisy dalam melihat Nabi Muhammad SAW. Jangan kita dah bincang. Dalam ayat apa kita bincang? Ayat 1 surah Yunus kita dah bincang. Dalam ayat 1 surah ayat 2 surah Yunus kita dah bincang Ada 6 alasan orang musyrikin tak nak terima Nabi SAW sebagai Nabi. Ini antara salah satu pada 6. Kalau dia Nabi, kenapa dia tak ada mukjizat? Kenapa dia tak ada mukjizat? Allah SWT bukan tak nak bagi mukjizat. Allah boleh bagi mukjizat. Tapi kenapa Allah tak nak bagi mukjizat? Okey? Baik. Tengok surah Isra. Tolong baca dia surah Isra. Puan Razilah tolong baca boleh? Puan Razilah surah Isra. Ustaz. Saya cari muka surat ya. 288 ayat 59. 288 ayat 59. 288. Ayat 59. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tiada kesulitan bagi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Dan kami telah berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menzaliminya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakutkan mereka. Terima kasih Puan Razilah. Allah kata, kami bukan tak boleh bagi mukjizat. Kami tak nak bagi mukjizat. Tak boleh lain. Allah bukan tak boleh. Allah Maha Berkuasa. Tapi Allah tak nak bagi mukjizat. Sebab apa? Sebelum ni pun Allah dah bagi mukjizat pada umat terdahulu. Habis itu, lepas Allah bagi mukjizat, mereka beriman. Bukan sekadar tak beriman. Mukjizat tu mereka bunuh. Mukjizat tu juga mereka bunuh. Jadi umat Nabi Muhammad ni, bila minta mukjizat, Allah bukan tak boleh bagi. Allah boleh bagi. Tapi Allah kata apa? Perkara ghaib tu kami tahu. Apa makna perkara ghaib kat sini? Dalam ayat ni. Maksud perkara ghaib kat sini adalah future. Lepas aku bagi mukjizat, mereka akan beriman ke tak akan beriman? Nabi Muhammad tak tahu. Jibril pun tak tahu. Manusia pun tak tahu. Tak ada siapa manusia pun tahu. Kerana orang tu akan beriman, tak akan beriman, akan datang perkara ghaib. Kita nanti mati dapat mengucap, tak dapat mengucap tu perkara ghaib. Kita kat akhirat nanti masuk syurga ke masuk neraka tu perkara ghaib. Kita tak tahu. Samalah juga untuk akan datang, orang tu akan beriman ke tak nak beriman tu perkara ghaib. Betul Allah kata, katakanlah pada mereka perkara ghaib tu di sisi Allah. Okey? Baik. Allah bukan tak nak bagi mukjizat, tapi Allah tahu kalau bagi mukjizat mereka belum tentu akan beriman. Jadi bersyukurlah umat Nabi Muhammad bila Allah tak bagi mukjizat. Kerana apa? Dalam tafsir Ibn Katsir, pengarang tafsir Ibn Katsir mengatakan Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, sesungguhnya sunnahku dalam makhluk ciptaanku ialah kebiasaan Allah, sunnatullah ialah aku akan menuruti apa mereka minta. Aku akan menuruti apa mereka minta. Jika mereka mahu beriman, ayat ini macam ni. Aku akan menuruti mereka jika mereka mahu beriman. Kalau mereka tu orang akan beriman, aku akan ikut kehendak mereka. Mungkin mereka nak mukjizat tu, mukjizat ni, aku tahu dia akan beriman, maka aku bagi apa yang mereka nak mukjizat tu. Okey? Tapi kalau tak,
Maksudnya apa? Kalau aku dah tunjuk mujizat tapi tetap tidak mahu beriman, maka kami akan datangkan segera siksa kepada mereka. Nampak? Ini Imam Ibn Katsir kata. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi. Allah kata apa? Aku ni kalau makhluk minta mujizat, maksudnya umat-umat para Nabi terdahulu minta mujizat, dan aku tahu dia akan beriman, aku akan bagi. Tapi kalaulah aku dah bagi mujizat, dah tunjuk mujizat, tak nak beriman, aku akan bagi azab. Tak berapa lama aku akan bagi azab. Oleh kerana itulah ketika Rasulullah SAW dipilih-pilih. Ketika mana Rasulullah SAW diberi pilihan. Rasulullah SAW diberi pilihan sama ada nak tunjukkan mujizat pada mereka ataupun mereka disiksa dengan sebab azab mereka. Macam ni. Rasulullah diberi pilihan macam ni. Pertama, apa permintaan mereka aku tak bagi. Apa mereka nak mujizat A, B, C je aku tak bagi. Itu yang pertama. Pilihan pertama. Pilihan kedua, boleh. Kalau mereka nak mujizat, boleh. Aku boleh bagi mujizat tu pada mereka sebagaimana yang mereka minta. Tetapi, lepas mereka dah tengok mujizat tu, kalau tak beriman juga, siaplah mereka. Habislah mereka lepas pada tu. Nampak? Ni pilihan pada Nabi. Saya ulang balik. Apa pilihan Allah bagi pada Nabi? Mereka minta mujizat. Provok Nabi nak mujizat tu, mujizat ni. Maka Allah bagi pilihan. Dua pilihan kat Nabi. Pertama, aku tak bagi apa mereka minta. Mereka minta mujizat A ke B ke C, aku tak bagi langsung. Tak dapat langsung. Pilihan kedua, aku bagi. Apa mereka nak mujizat A ke B ke C, aku bagi. Tapi ni bahaya ni. Lepas aku bagi, kalau mereka tak nak beriman juga, habislah mereka. Siaplah mereka lepas pada itu. Maka Nabi pilih mana, tuan-tuan? Nabi pilih agar Allah tidak memberi mujizat pada baginda. Sebab kalau Allah bagi mujizat pada Nabi Muhammad, orang musyrikin dah tengok mujizat, tak nak beriman juga, Allah Ta'ala outkan terus. Settle masalah. Okay? Banyak kali mereka minta macam-macam dengan Nabi ni, orang musyrikin ni minta macam-macam dengan Nabi. Tapi satu pun Nabi tak tunaikan. Allah tak tunaikan. Sebab apa? Kerana Nabi sayang umat. Nabi tak nak umat ni dibinasakan macam umat-umat yang terdahulu. Okay, tolong baca dia boleh? Ammar. Tolong baca Ammar. Ammar, tolong baca boleh? Baca mana? Okey. Saya selalu baca, tak beritahu macam mana lagi. Ayat apa saya nak beritahu tadi? Okey, surah Al-An'am. Surat 1 surah Al-An'am ayat 132 ayat kedua page tersebut tak silap. Ayat kedua ayat 27. Sekejap. Yes, start. Saya guna apa? Tafsir yang macam apa? Yang dalam skrin ni. Sekejap saya cari ya. Okey, kita. Yang tu asal lambat pula saya punya ni komputer. Okay, baik, tak apa. Tolong terjemahkan dia. Puan Asmah, terjemahkan boleh Puan Asmah. Muka surat 132 ayat 37. Apa Ustaz, saya baca. Okey, boleh? Tolong baca Tuan Safi. Dan mereka orang-orang musyrik Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mujizat dari Tuhannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mujizat, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Okey, ada tak dalam penerangan Tuan Safi tu tidak mengetahui apa? Ada tak penerangan? Ada tak? Ataupun siapa-siapa sahabat lain, ada tak penerangan tentang kebanyakan mereka tidak mengetahui? Okey. Balasan yang akan menimpa mereka kalau mereka enggan beriman. Ada dalam Quran kan? Tuan Safi ada kat situ. Ya. Tengok. Mereka minta mujizat.
Kata pada mereka Muhammad, Allah berkuasa nak bagi apa yang mereka minta tu, nak menjerat A ke B ke, Allah boleh bagi. Tapi mereka tak tahu balasan yang bakal menimpa mereka kalau tak dapat mereka tidak beriman. Mereka nak tu, nak ni, macam-macam mereka nak. Tapi Allah tak tunaikan. Okey, tolong baca dia Puan Yusriza boleh muka surat 291. Muka surat 291 surah Isra. 291. Orang kafir punya permintaan. Ayat 90 sampai 93. 90 hingga 93. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air daripada bumi untuk kami. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur. Lalu engkau alirkan sungai yang mengalir deras di celah-celahnya. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami. Sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan dengan kami. Atau engkau mempunyai sebuah rumah yang dibuat daripada emas, atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan pada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah, wahai Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia biasa yang diangkat menjadi Rasul? Okey, terima kasih Puan Yusriza. Mana-mana mereka minta tu. Keluarkan mata air lah, ada kebun kurma, kebun anggur, ada sungai tengah-tengah. Jatuhkan langit sebagaimana mereka minta berkeping-keping. Ataupun mereka minta Nabi Muhammad bawa datang Allah dengan malaikat face to face dengan mereka. Ataupun Nabi Muhammad kena ada rumah besar buat pada emas. Macam-macam mereka minta. Allah tak mampu ke nak bagi ni? Mampu sangat nak bagi ni. Bukan sekadar ni, Allah boleh bagi 200 kali ganda lagi hebat pada ni. Allah boleh bagi. Tapi kenapa Allah tak bagi? Sebab sunnatullah dia, siapa dah tengok mukjizat tapi tak nak beriman juga, maka mereka akan diazab. Mereka akan diazab oleh Allah SWT. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kisah Nabi Musa AS, ada di kalangan Bani Israel yang sembah lembu Samiri kan. Masa Nabi Musa jumpa Allah 40 hari, balik-balik ada yang sembah lembu. Apakah hukuman untuk orang sembah lembu? Apakah hukuman untuk orang sembah lembu? Bunuh. Dalam surah Baqarah ada cerita, dalam surah Al-Araf ada cerita, bunuh. Orang sembah lembu ni hukumannya bukan hukuman bunuh. Jadi Nu'man Ali Khan dalam kelas dia kata, kenapa Bani Israel yang sembah lembu dihukum bunuh? Bani Israel yang sembah lembu dihukum bunuh. Kerana sunnatullahnya, siapa yang pernah lihat mukjizat Allah bagi pada mana-mana para nabi, tetapi lepas pada tengok mukjizat tidak beriman juga, maka hukuman untuk apa dia? Hukuman untuk mereka ialah apa? Vanish. Habiskan. Selesaikan. Itu hukuman untuk mereka. Jadi Bani Israel yang sembah lembu Samiri buat tu, dia tak pernah tengok mukjizat ke? Tak ada. Apa yang Allah bagi pada Nabi Musa, semua mereka tengok. Semua mereka tengok. Dah tengok macam-macam mukjizat, tapi boleh sembah lembu, maka hukumannya tak lain tak bukan. Kasih habis. Kasih licin semua. Yang semua lembu. Sebab apa? Dah tengok mukjizat, tapi buat lagi benda pelik-pelik. Nampak? Sama lah juga umat Nabi Saleh. Minta unta keluar pada batu bunting. Allah buat. Unta bunting keluar pada batu. Dah tengok, tapi pilih tak nak beriman. Bukan sekadar tak nak beriman, bunuh unta tu pula. Allah bagi azab. Lepas tu masuk dalam ayat ni, mereka setiap kali mereka minta pada engkau Muhammad, mana mujizat kalau kau Nabi, maka jawab pada mereka, katakanlah ilmu perkara-perkara yang gaib di sisi Allah. Maksud perkara gaib, kamu akan beriman ke tak akan beriman, aku tak tahu, kamu pun tak tahu. Okey? Itu benda gaib. Ataupun maksud perkara gaib kat sini ialah, bilakah orang yang reject kamu, persoalan macam-macamnya akan kena azab. Itu perkara gaib. Kita tak tahu. Maka Allah kata, itu benda gaib serah pada Allah. Fantaziru, kamu semua tunggu. Tunggulah apa yang Nabi Muhammad telah warning kepada Muhammad telah sampaikan. Betul tak betul, kamu tunggulah. Kami juga termasuk di kalangan yang menunggu. Okey, baik. Kami ni bukan kata manusia, Allah dan tentera-tentera Allah. Allah, malaikat, termasuk di kalangan yang menunggu. Maksudnya,
tunggu mereka nak kena azab nanti. Dalam ayat tunggu-tunggu ni ada 3 perkataan. Tunggu-tunggu ni ada 3 perkataan. Pertama, fantaziru. Sekaranglah, fantaziru. Kamu tunggulah. Aku pun termasuk orang tunggu bersama kamu. Fantaziru. Perkataan tunggu pertama, fantaziru. Tunggu yang kedua, dipanggil apa ya dalam surah Hud? Wartakibu. Tunggu juga. Kalau baca dia boleh. Perkataan tunggu dalam surah Hud. Puan Izawani, telah baca Puan Izawani? Perkataan tunggu dalam surah Hud. Irtakibu. Sekarang intaziru. Yang ni irtakibu. Saya cari buku suratnya. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan 3 perkataan tunggu. Yes, muka surat 232 ayat 93. 232 ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang agama Allah yang aku sampaikan ini. Sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkannya. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya dan siapa pula yang berdusta. Tunggulah, sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama-sama kamu. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Terjemah dia tunggu juga. Tadi tunggu, ni pun tunggu juga. Tapi perkataan dia lain. Intaziru kat skrin. Ayat kita sekarang. Ayat yang 93 surah ni, irtakibu. Tunggulah. Ada satu lagi tunggu. Dipanggil tarabbasu. Tunggu juga. Telah terjemahkan dia. Puan Maisarah boleh. Surah At-Tur. Surah At-Tur. Okey. Muka surat 526. 526 surah bukan 524 ayat 30 dengan 31. Boleh Puan Maisarah? Boleh. 524 30 30-31. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Katakanlah Muhammad, tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Jadi tiga-tiga tu tunggu. So 3 perkataan tunggu. Pertama, intaziru, tunggu. Yang kedua, tarabbasu, tunggu. Yang kedua, irtakibu tadi. Irtakibu. Yang ketiga, tarabbasu. Terjemah ya, betul. Semua terjemah tunggu. Tapi apa beza dia? Pertama, intaziru ni tunggu dalam keadaan buat kehidupan macam biasa. Maksudnya kita tunggu result SPM. Adakah kita duduk atas sofa, tak buat apa-apa hari-hari? Orang tanya buat apa tu? Tunggu result SPM. Duduk atas sofa hari-hari. Tak ada orang cerdik gila macam tu. Okey? Intaziru ni maksudnya, kita terus kehidupan macam biasa. Pergi kerja, cari duit, makan, minum, tidur macam biasa. Tapi dalam masa yang sama, kita tertunggu-tunggu apa result kita akan keluar dalam peperiksaan SPM kita tadi. Ini dipanggil tunggu. Ini maksudnya tunggu yang paling rendah lah ni. Tunggu yang paling simple. Kita semua menunggu hari kematian. Betul kan? Kita semua menunggu hari kematian. Tapi adakah setiap kita ni duduk congok atas sofa? Suruh makan tak nak, suruh tidur tak nak, suruh pergi kerja tak nak, suruh pergi sekolah tak nak. Kenapa? Saya risau nak tunggu mati. Tak ada. Kita tetap hidup macam biasa. Makan, minum, pergi kerja, pergi sekolah, buat kerja tu, buat kerja ni. Macam biasa. Tapi hakikatnya kita sedang menunggu kematian. Itu panggil intaziru. Maksudnya tunggu je lah apa berlaku nanti. Sambil tunggu tu buat apa? Hidup macam biasa. Itu intaziru. Boleh? Manakala tarabbasu. Ayat yang kedua tadi yang dibaca oleh Puan Izawani. Tarabbasu tu tunggu. Tunggu dalam keadaan setiap Irtaqibu. Maafkan saya. Irtaqibu. Sorry ya. Saya tertukar. Irtaqibu tu berasal pada perkataan raqibun atidun. Raqib tu apa dia? Watcher. Malaikat raqib tu tugas dia apa? Watcher. Maksudnya apa? Tengok semua. Jadi irtaqibu ni dia tunggu betul-betul tunggu ni. Tak buat apa. Mungkin macam orang memancing, tunggu ikan makan mata pancing, dia buat apa? Dia duduk congok. Ada jenis pemancing, dia baling, dia tinggal, dia pergi masak, dia cakap sampah, dia bakar ikan lain sambil tunggu ikan makan dia.
Itu dipanggil intaziru. Satu lagi pemancing, dia baling, dia tunggu. Tak buat apa-apa. Tak baca telefon, tak borak dengan sebelah. Tunggu. Ikan makan pok tu tarik. Itu dipanggil irtakibu. Maksudnya, tunggu tanpa buat apa-apa. Macam serang hendak. Musuh yang menunggu pihak lawan untuk serang hendak. Pihak tentera yang menunggu pihak musuh ataupun pihak lawan untuk serang hendak. Tentera yang tunggu untuk serang hendak ni apa tentera tu buat? Sambil makan Maggi tunggu musuh datang. Sambil borak gelak-gelak tidur atas hemok dalam hutan. Kau tunggu musuh datang. Tak. Tentera ni dia bersembunyi berhari-hari dalam selut. Kerja dia apa? Bersembunyi dalam selut tu. Tengok bila musuh nak lari. Bila musuh nak lalu kawasan. Jadi tunggu tanpa buat apa-apa. Melainkan tunggu semata-mata. Okey? Tunggu tanpa buat apa-apa. Melainkan tunggu semata-mata. Itu nama dia apa dia? Irtakibu. Maksudnya memang dia tunggu, tak buat benda lain. Duduk congok tunggu. Jadi Allah kata, kamu tak percaya kan aku nak bagi azab pada kamu kerana ingkar dengan Nabi kan? Kamu tunggu, jangan buat benda lain. Tunggu, kerja kamu tunggu je sekarang. Itu makna tunggu yang kedua. Makna tunggu yang ketiga yang dibaca tadi oleh Puan Maisarah dalam surah At-Tur, tarabbasu tu menunggu-nunggu kehancuran pihak lawan. Orang kafir musyrikin kata Muhammad ni duk kutuk orang musyrikin Mekah katalah Muhammad ni duk kutuk berhala kita, kutuk Tuhan kita. Nanti dapat bala dapat sial ni. Nanti dapat bala dapat sial. Kita nanti. Jadi orang musyrikin Mekah sentiasa tunggu bala, tunggu sial datang pada Nabi Muhammad. Manakala Allah kata, kami juga menunggu. Maksudnya apa? Kami juga menunggu bala, bencana, sial yang akan menimpa kamu. Jadi tarabbasu ni tunggu apa berlaku keburukan pada pihak lawan. Tarabbasu, kita menunggu apa yang bakal berlaku keburukan pada pihak lawan. Waktu dalam surah At-Tur tadi, orang kafir kata kami tunggulah nanti dia punya nasib tak baik dia akan sampai. Maka Allah kata tunggulah kamu. Kami pun tunggu juga nasib tak baik kamu akan sampai. Jelas Jadi apa saja perkataan menunggu yang kita lalu hari ini, kita hakikatnya termasuk di kalangan orang-orang yang menunggu. Bukan penunggu lain, hantu. Kita adalah orang yang menunggu. Sama ada kita tunggu dalam keadaan kita memerhati hari-hari. Aku ni selamat ke tak selamat? Lepas ke tak lepas? Aku nanti ke akhirat di golongan fail ke golongan pas? Dan di kalangan golongan pas yang sangat-sangat bahagia ataupun bahagia paling rendah sekali. Tak buat benda lain, duduk congok tu fikir tu saja. Contohlah, maka ni dikatakan orang yang irtakibu. Sama ada kita orang yang menunggu jenis irtakibu ke ataupun kita jenis menunggu intaziru ke, hakikatnya kita adalah orang yang menunggu apa bakal berlaku pada diri kita. Okey, baik. Jadi Allah suruh Nabi cakap pada orang musyrikin, kamu tunggulah, kamu tunggu. Kami juga adalah orang-orang yang menunggu. Kan masa kita kecil dulu, mak kita bawa balik raya rumah kampung ke rumah jiran-jiran ke, kita buat perangai. Lompat atas sofa lah, lompat atas TV lah. Dia mak kita, dia tak watak kita rumah orang. Dia pun malu juga tak watak kita rumah orang. Dia kata apa? Tunggulah tunggu. Hang tunggu. Balik rumah nanti siang. Hang tunggu. Jadi hang tunggu tu sebenarnya ancaman. Tunggu tu sebenarnya ancaman. Kalau lah budak kecil pada kita, budak darjah 5, darjah 6, kita ketuk kepala dia ke, kita tonyok kepala dia kata, tunggu. Hang tunggu nanti aku buat apa kat hang. Perlu tak kita takut? Tak boleh takut. Sebab budak kecil. Dia sebut tunggu tak boleh buat. Tapi masa kita kecil, mak kita cakap tunggu. Kita dah mula takut. Sebab kita tahu kemampuan mak kita nak buat apa pada kita. Nak watan ke, hanger ke, tali pinggang ke, getah pahit ke, kita tahu kemampuan mak kita. Boleh? Sama lah juga tuan-tuan, bila Allah kata tunggulah kamu, tunggu. Allah kata tunggu, sama macam budak kecil kata tunggu, jauh beza. Allah kata tunggu, sama macam ibu kita kata tunggu, lagi jauh beza. Okey, lagi tinggilah pada ibu kita. Gangster yang ada kat Malaysia ni, kau tak kisah mana-mana. Dia kata kau tunggu. Walau bila kata-kata tu kalau datang pada orang biasa, kita tak kisah. Tapi kata-kata datang pada gangster, kita dah mula risau bila takut. Dia kata tunggu tu maksudnya apa? Dia nak buat aku lepas pada ni. Ini Allah yang kata. Allah jauh lagi mampu, lagi berkuasa pada mak kita untuk buat apa saja pada kita.
Ataupun pada gangster-gangster yang datang ke bumi ni, Allah lagi mampu untuk buat apa Allah nak. Jadi sepatutnya bila Allah kata tunggulah kamu, itu sebenarnya ancaman yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? So, kita dah lalu 3 perkataan tunggu. Apa Allah kata pada orang Islam yang tak nak berjihad, tak nak berhijrah? Tengok surah At-Taubah. Tolong baca dia surah At-Taubah, Tuan Haji Syahril boleh? Muka surat 190 tak silap saya. Bukan. Surah At-Taubah. Muka surat saya nak tunjuk perkataan tunggu dalam tu. Untuk orang Islam ni. Muka surat 190. Yes. Ayat 24. Tolong baca. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24 ya? Ya, betul. Ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah jika bapa-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan, kerugian dan rumah-rumah di tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Okay, cukup buat. Tuan Haji cukup. Tuan Haji Syarif cukup. So, Tuan Haji Syarif, tunggu mana satu? Kalau tengok ayat dia. Tunggu. Yang kita bincang tadi, tunggu nombor 1 ke nombor 2, nombor 3? Perkataan dia tu. Tunggu satu kot. Perkataan dia. Tarabasu tu. Tarabasu tu yang nombor 3 tadi kan? Nombor 3. Ya, nombor 3. Nombor 3 tu maksudnya apa? Tunggulah kebinasaan pada kamu. Nombor 3 tadi, orang kafir menunggu kebinasaan pada Nabi Muhammad. Allah cakap pada kita orang Islam, kalau kamu tak nak jihad, tak nak hijrah, sayang dunia sangat-sangat, kedekut sangat-sangat dunia, tak nak hijrah, tak nak jihad, tunggulah. Maksudnya apa? Tunggulah Allah datangkan kebinasaan kepada orang-orang Islam. Itu tarabbasu kat sini. Jadi bila kita tahu apa beza intaziru, tarabbasu, irtakibu, kita akan lebih memahami makna-makna ayat dalam Al-Quran. Okey, baik, seterusnya. Jadi sepatutnya apa reaksi orang menunggu? Orang ada kes kat mahkamah, dia tunggu kes dia selesai. Macam mana keadaan dia? Misal kan, orang yang habis periksa sementara tunggu rizak, periksa dia risau kan? Betul kan? Orang apa lagi? Orang yang bersalah, tunggu mahkamah jatuhkan hukuman bila dia akan dihukumkan. Takut risau. Tapi kita orang yang menunggu, kita tak risau. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang bakal berlaku pada diri kita. Kita lah orang yang rugi sebenarnya. Okay, baik. Alhamdulillah, ambil muka surat itu masuk muka surat baru. Kita akan masuk muka surat baru, surah Yunus, muka surat 211, ayat 21. Wah dan iza apabila azaqona kami merasakan. Azaqona kami merasakan. Annas kepada manusia. Annas kepada manusia. Rahmatan rahmat. Rahmatan rahmat. Min daripada ba'di sesudah darra kesusahan. Okey, masathum yang menimpa mereka. Idza tiba-tiba lahum bagi mereka makrun tipu daya. Okey, fi dalam ataupun pada ayatina ayat-ayat kami. Okey, kul katakanlah Allah
Asra'u lebih cepat. Asra'u lebih cepat. Okey. Makran pembalasan tipu daya. Terjemah makran membalas bagi tipu daya. Boleh, jangan terjemah Allah pun lagi cepat tipu daya pula. Allah tak perlu pada tipu daya. Dia terjemah makran pembalasan bagi tipu daya. Inna sesungguhnya rusulana, terjemah dia malaikat-malaikat kami. Dia nak beritahu dalam Al-Quran perkataan Rasul bukan untuk Nabi dengan Rasul saja. Malaikat-malaikat pun termasuk dalam kategori Rasul-Rasul. Jadi tema rusulana malaikat-malaikat kami. Yaktubuna mencatat, menulis sama je. Apa yang tamkurun, kamu rancangkan perancangan jahat. Tamkurun, betul terjemah you plot, senang aja. Bahasa Melayu, tamkurun, kamu rancangkan perancangan jahat. Okey, tolong terjemahkan ayat baru kita. Puan Zanaria terjemahkan boleh, Puan Zanaria? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami merasakan kepada manusia rahmat daripada sesudah kesusahan yang menimpa mereka, tiba-tiba bagi mereka tipu daya dalam ayat-ayat kami, katakanlah Allah lebih cepat membalasan bagi tipu daya. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami menulis apa yang kamu merancang tipu daya. Perancangan jahat. Ya. Tipu daya pun boleh, tak jadi masalah. Okey, baik. Ayat ini diturunkan ketika mana orang-orang Mekah, Allah Ta'ala uji mereka kemarau 7 tahun. Allah uji mereka kemarau 7 tahun. Ini darah kat sini ni, adversity kan. Uji mereka kemarau 7 tahun. Kemudian Allah merahmati mereka selepas 7 tahun tu dengan menurunkan hujan, kesuburan, subur tanaman-tanaman, binatang makin besar, gemuk. Lalu mereka menjadikan nikmat Allah bagi mereka hujan tu sebagai sendagurau main-main bahan ejekan. Mereka menjadikan apa yang Nabi Muhammad SAW, mereka menjadikan rahmat Allah menghilangkan kemarau pada mereka tu sebagai bahan ejekan. Patutnya dah lama kena kemarau, Allah bagi hujan, syukurlah pada Allah. Tak, dia jadikan benda tu bahan lawak, bahan ejekan. Lalu mereka menyadarkan manfaat tu kepada berhala-berhala. Kita 7 tahun kena kemarau, lalu kemarau tu hilang sebab berhala kita lah. Berhala A tolong, berhala B tolong dan sebagainya. Mereka berkata, orang musyrikin Mekah kata, "Lau kana al-qahtu bi sababi dhunubina kama yaqulu Muhammad, ma hasala lana ba'da dhalika al-khasab, li'anna lam natub." Mereka kata apa? Kalaulah betul kemarau dulu dengan sebab dosa-dosa kita, sebagaimana Muhammad kata, kalaulah Nabi Muhammad kata kat kita kena kemarau sebab dosa-dosa kita, nescaya kita masih berdosa lagi bagi dia. Kita masih lagi sembah berhala, buat ajaran pelik-pelik yang dia anggap dosa. Kita masih berdosa dan kita belum bertaubat. Kenapa datang pada kita hujan? Kita masih berdosa dan kita belum bertaubat. Tetapi kenapa hujan datang pada kita menyuburkan balik tanaman-tanaman kita? Okey. Inilah maksud ayat. Manusia ni bila kami bagi rasa senang selepas ditimpa kesusahan, tiba-tiba mereka ada dia perancangan jahat terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Ayat-ayat Allah ni sama ada tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad ataupun tanda-tanda kebenaran Al-Quran. Maknanya, ada kategori sebelum ni kita bincang. Tengok muka surat 209, boleh tak? Muka surat 209. Tolong baca dia. Puan Nazilah tolong baca 209 ayat 12. 209 ayat 12.
Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas terhadap apa yang mereka lakukan. Okey, baik. Terima kasih Puan Norazila. InsyaAllah. Kat sini, yang bagusnya apa? Ada masa juga mereka ingat Allah. Masa Allah bagi senang, masa Allah bagi susah ingat Allah. Kan? Masa Allah bagi susah ingat Allah. Lepas Allah bagi senang, lupa Allah. Tapi mulut diam lah, tak cakap apa-apa. Bukanlah kata bagus, teruk jugalah. Bahaya jugalah. Tapi at least masa Allah dah bagi senang, okay, mulut diam, tak cakap apa-apa. Dia lupa Allah balik, tapi mulut diam tak cakap apa-apa. Ayat kita sekarang yang kita sedang bincang, ayat 21 ni. Ada setengah manusia tu, kami bagi susah, dia tak nak taubat, apa kami buat? Kami bagi dia senang. Lepas bagi susah. Lepas bagi senang kepada dia, setelah dia mengalami satu fasa kesusahan hidup, dia boleh pula buat hailah ataupun buat tipu daya terhadap ayat-ayat kami. Dan itulah yang saya sampaikan tadi dalam tafsir Hasyiah Sawi mengatakan, kalaulah sebab dosa kami, orang tu musyrikin kan. Dia kata, kalaulah kemarau tu sebab dosa kami, nescaya sampai sekarang lah masih kemarau sebab kami tak taubat-taubat pun, kami tak minta maaf pun. So, kemarau dah hilang. Mana kata sebab dosa kami? Ini lagi teruk pada golongan-golongan tadi. Maka Allah jawab senang je. Allah lagi cepat nak buat tipu daya, nak balas tipu daya mereka lagi cepat. Okay, maksud tipu daya ni apa? Mereka ada auta untuk jawab sesuatu perkara. Mereka ada auta kan, cepat je nak jawab. Kalaulah betul kita ni kafir dengan Muhammad satu kesalahan, kenapa Allah angkat azab musibah kemarau pada kampung kita? Maka Allah sebut senang je dalam ayat ni. Allah kata, sesungguhnya kat dunia ni kamu yang tak ingat aku langsung ataupun ingat aku masa susah sahaja, masa aku senang lupakan aku, ingat apa kamu buat, aku takkan lupa. Satu, aku maha mengetahui. Dua, yang ketiga, ada tukang catat, ada tukang rekod. Inna rusulana, sesungguhnya rasul-rasul kami. Apa rasul-rasul kami? Bukan. Sesungguhnya our angels, malaikat-malaikat kami. Tak salah malaikat apa? Ya, Allah sebut malaikat-malaikat je. Akan menulis apa yang kamu plot. Apa kamu punya jawapan auta tadi, walaupun kamu niat main-main, kamu niat suka-suka, okey? Kamu fikir benda tu logik bagi kamu. Kamu cakap benda tu, dalam keadaan kamu tahu benda tu kamu tak betul, kamu cakap juga. Jangan main-main kerana malaikat tulis. Di samping kamu kena masuk neraka, kamu kena azab juga sebab cakap sedap mulut terhadap apa yang Allah Ta'ala lakukan pada kamu. Sepatutnya, lepas Allah datangkan kesenangan setelah 7 tahun menghadapi kesusahan, bersyukurlah pada Allah. Kembalilah pada Allah, tampaklah pada dosa maksiat. Tapi tak, mereka bagi alasan bodoh. Maka Allah kata, Allah lagi cepat kalau nak balas mereka. Cuma Allah tak balas. Habis tu yang mereka buat tu, malaikat kami tulis, kumpul bagi banyak sikit. Okey, malaikat kami tulis, kumpul bagi banyak sikit. Tengok surah apa ya? Ali Imran. Setengah orang kafir tu dia rasa lambat kena azab bagus bagi dia. Tak. Sebenarnya bagi orang kafir cepat kena azab lagi bagus. Kenapa cepat kena azab lagi bagus? Kurang sikit stok dosa. Kurang sikit stok dosa maksiat dia. Puan Asmah kalau baca boleh Puan Asmah muka surat kita cari sekejap Okey, 73 ayat 178. 73 ayat 178. Boleh Puan Asmah? 73 ayat 178. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sesekali orang-orang kafir itu mengira bahawa tegang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tegang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah.
dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Tak dengar Ustaz. Sorry, maafkan saya. Terima kasih Puan Asma, maafkan saya. Orang kafir ataupun orang Islam lah yang buat dosa maksiat banyak tapi tak kena apa-apa. Bila tak kena apa-apa nak berhenti, nak taubat, jangan harap. Tak kena apa-apa, takkan berhenti, takkan taubat. Orang Islam ke orang kafir ke. Jadi janganlah mereka menyangka yang Allah Ta'ala biarkan mereka tu lagi bagus. Tak. Allah biar tu sebab supaya bertambah lagi stok dosa. Bila bertambah lagi stok dosa mereka, lagi teruklah kena ke akhirat. Lagi teruk kena ke akhirat. Jadi sebab tu bila Allah bagi tangguh, Allah nak tengok taubat cepat ke, teruskan lagi. Kalau teruskan lagi tak apa, Allah panjangkan umur lagi. Allah panjangkan lagi umur sampai 100 tahun. Tapi 100 tahun hidup tak semayang, 100 tahun penuh dengan gelombang dosa, buat apa? Lepas tu ada satu doa. Ada satu doa. Boleh baca doa ni, saya lupa dah. Ya Allah, kalaulah panjang umur lagi baik padaku, maka panjangkanlah umur aku. Kalaulah pendek umur lagi baik padaku, maka pendekkanlah umur aku. Bagus doa tu. Buat apa hidup lama-lama tapi dosa makin bertimbun-timbun. Baik mati cepat. Sekurang-kurangnya tahap dosa tu tak adalah banyak sangat. Sekurang-kurangnya tahap dosa tu tak adalah banyak sangat. Boleh doa macam tu. Ataupun doa, tak ada pun doa saja-saja. Ya Allah, tak tahan hidup. Ya Allah, bagi mati lah. Ya Allah, banyak sangat hutang, serabut fikir, pelotak macam-macam. Itu tak boleh. Tapi kalau doa, ya Allah, sekiranya panjang umur lagi baik pada aku, maka panjangkan umur aku. Sekiranya tak panjang umur, pendek umur lagi baik pada aku, maka buat aku orang yang pendek umur. Maksudnya apa? Buat apa panjang-panjang umur tapi dosa makin bertimbun? At least kalau dia pendosa pun, dia hidup 5 tahun je lepas dia balik, tahap dosa dia 5 tahun je lah. Tapi kalau pendosa ni lepas dia balik, dia hidup lagi 30 tahun, 40 tahun, banyak mana dosa dia nak kena tanggung ke hari akhirat nanti. Okey, baik, seterusnya ayat 22. Ayat 22 ni nak cerita tentang betapa Allah selalu memberi keselamatan, ketenangan kepada manusia. Ayat 22 sambung. Huwa dialah. Ayat 22, 23, 24 cerita pasal kapal. 22 dengan 23 cerita pasal kapal. Huwa dialah Allah. Allazi yang yusayyirukum memperjalankan kamu. Yusayyirukum memperjalankan kamu. Fil barri di daratan. Fil barri di daratan. Wa dan al bahri lautan. Al bahri lautan. Hatta sehingga idza apabila kuntum kamu semua, ini musyrikin Mekah lah ni, kuntum kamu semua fi dalam ataupun di al-fulki kapal wa dan Jaraina kami membawa. Okey. Bihim dengan mereka. Sorry, bukan kami membawa, maafkan saya. Kapal membawa. Bukan kami. Kalau kami na panjang. Okey. Kami membawa bihim dengan mereka. Bi dengan rihim tayyibah, angin yang baik. Rihim tayyibatin, angin yang baik. Okey. Wa dan farihu, mereka bergembira. Bi dengan dengannya. Maksudnya dengan naik kapal tadi mereka gembira. Ja'atha, tiba-tiba datang kepadanya. Tiba-tiba datang kepadanya, kepada orang atas kapal tadi lah. Okey. Wa farihu biha ja'atha rihun angin. Okey. Asifun yang kencang. Wind stormy, begitu terjemah. Wa dan Ja'ahum datang kepada mereka al-mauju ombak, wave, ombak,
Min daripada kulli makanin, segenap arah. Terjemah kulli makanin, segenap arah. Kulli setiap makanin tempat. Jadi kulli makanin segenap arah, setiap tempat. Wa dan zannu, mereka menyangka. Zannu, mereka menyangka. Annahum, bahawasanya mereka. Uhita, akan diliputi. Bihim, dengan mereka. Tak boleh berhenti ni adalah alif. Kat skrin ada, kat kuat saya pun ada. Tak boleh berhenti, adalah alif. Da'awu, mereka terus berdoa. Da'awu, mereka terus berdoa. Allah, kepada Allah. Mukhlisina, dengan mengikhlaskan diri. Lahu, kepadanya. Kepada Allah. Ad-din, ketaatan. Dalam braket tulis dengan berkata. La benar-benar in jika anjaitana, engkau selamatkan kami. Okey. Min daripada hazihi, ini musibah. Lanakunanna, nescaya kami akan menjadi. Min daripada asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Panjang sikit ayatnya. Tolong terjemahkan dia. Tuan Sofi terjemahkan boleh ayat 22 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ialah yang perjalankan kamu di daratan dan lautan, sehingga apabila kamu semua dalam di kapal dan kapal membawa dengan mereka angin yang baik, dan mereka bergembira dengannya, tiba-tiba datang kepadanya angin yang kencang dan datang kepada mereka ombak daripada segenap arah, dan mereka menyangka bahawasanya mereka akan diliputi. Dengan mereka terus berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan diri kepadanya, ketaatan dengan berkata, benar-benar jika engkau selamatkan kami daripada ini musibah, nescaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Terima kasih Tuan Sofi. Ayat ni Allah nak cerita tentang manusia ni. Dia kata aku ada sekutu, dia kata aku ada partner, dia kata aku ada share partner lah, sekutu, berhala, tokong. Tapi masa susah, kenapa tak tolong aku? Masa sulah minta tolong aku pula. Minta tolonglah berhala kamu, Tuhan kamu, tokong kamu. Ni maksud ayat ni. Baik, Allah nak cerita. Antara nikmat Allah bagi manusia apa dia? Dapat berlayar di laut dengan baik. Allah sebut, Allah lah yang memperjalankan kamu di darat dan di laut. Di darat dengan cara Allah tundukkan kuda, unta. Untuk orang travel, naik kuda, naik unta, Allah tundukkan. Boleh berjalan jauh-jauh pula tu. Okey. Dan kat darat, kat laut apa? Kat laut Allah Ta'ala perjalankan manusia kat laut dengan cara tiupan angin. Antara kelebihan Allah Ta'ala buat angin kulu kilir itu, orang travel ke laut, orang berlayar di laut senang lah. Tengok surah apa saya nak beritahu. Yes. Muka surat 409. Kalau baca dia Puan Yusliza 409 ayat 46. 409 ayat 46. 409 46. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu dapat rasa sebahagian daripada rahmatnya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebahagian daripada kurniaannya, dan agar kamu bersyukur.
Okey, terima kasih Puan Yusriza. Kat dunia Allah tundukkan unta, kuda, kereta lembu. Ni kita mudah berjalan kat muka atau muka bumi, atas tanah. Tutup pintu. Okey, baik. Maafkan saya. Atas bumi, atas tanah lah. Allah tundukkan binatang, kuda, unta, untuk manusia tunggang, gajah. Gajah kan? Orang Thailand biasa naik gajah gulu gilik. Gajah dengar cakap, patuh pada mereka. Bahkan kebanyakan tempat-tempat gajah kat Malaysia ni, dia punya trainer bagi gajah tersebut, saya lupa perkataan dia, perkataan untuk pendidik gajah ni, kebanyakannya orang Thailand. Okey, baik. Kat laut, apa cara manusia berlayar zaman dulu? Zaman sekarang, bot pakai enjin lah kan? Zaman sekarang. Zaman dulu, angin lah. Dengan sebab angin lah, bot tu senang berlayar ke sana, ke sini, ke hulu, gilir dengan sebab angin. Maka Allah kata, antara tanda kehebatan Allah adalah Allah tiupkan angin sebagai berita gembira untuk beri hujan, sebagai sebab manusia murah cari rezeki. Okey, baik. Manusia, kalau berjalan atas darat, dia ada dua pilihan. Satu, minta tolong, yang kedua lari. Ada tempat untuk lari sembunyi. Kalau kena mudarat atas darat. Tapi kalau kena mudarat atas air, datang bahaya atas air, masa naik kapal, nak lari kat mana? Kalau kat sungai, boleh berenang lagi ke tebing. Kalau sungai, berenang ke tebing ke, berbaut pada pokok ke, kalau sungai. Maksudnya, kita pandai berenang, kita ada chance untuk selamat. Untuk berenang dalam jarak mungkin 20 meter, 30 meter, untuk sampai ke tebing. Itu sungai. Tapi kalau laut, tuan-tuan dan puan-puan, pandai berenang macam mana sekalipun, kalau tengah-tengah laut, boleh selamat? Tak boleh. Tak boleh selamat. Sebab tu dalam ayat ni Allah nak cerita, antara nikmat Allah bagi manusia pun dia, walaupun dia kufur pada Allah, walaupun dia syirik dengan Allah, dia kufur pada Allah, dia syirik pada Allah, tapi tanda rahmat Allah bagi manusia ialah masa kamu duduk atas kapal. Baik, dalam ayat ni, mula-mula Allah sebut kamu, betul kan? Kuntum tu kamu. Bawah sekali, lanakunanna. Okey? Sorry. Allah sebut kamu untuk semua orang. Tapi perkataan last sekali itu ditujukan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Jadi antara mudarat dekat darat dengan kat laut lagi bahaya. Kat darat, mudarat dia, kita boleh jerit minta tolong orang mungkin boleh dengar. Orang mungkin boleh dengar. Ni dekat, sorry, maafkan saya Tuan Safi. Belum masuk lagi Tuan Safi. Saya nak cerita dalam dua ayat ni, Allah Ta'ala beralih daripada second person kepada third person. So third person tak masuk lagi. Maafkan saya Tuan Safi, belum sampai lagi. Okey. Allah kata, semasa kamu dalam laut, kat darat ataupun kat laut, datang kesusahan pada kamu. Contoh kesusahan yang Allah bagi pada kita dalam ini adalah kesusahan seseorang yang mengembara kat laut. Mula-mula masa dia kat kapal mula berjalan sehari dua, contoh, angin bertiup okey je, tak kencang sangat. Ombak okey, tiupan angin okey. Lalu mereka bergembira lah kat laut kan, pergi laut bergembira, seronok. Tiba-tiba datang windstormy, angin kencang kuat gila-gila punya. Oleh kerana angin kencang datang kuat, suasana ribut tu teruk sangat. Ombak pula datang, kok depan, kok belakang, kapal jadi jatuh semua. Angin dah nak kuat, kapal dia jatuh semua. Nak tidur tak boleh, nak buat apa tak boleh. Maka masa tu, mereka berdoa pada Allah dengan keadaan mengikhlaskan diri. Maksud ikhlaskan diri kat sini bukan ikhlas kita yang orang Islam faham. Maksud ikhlas kat sini adalah Allah sahaja. Sedangkan sebelum ni, mereka kata Allah ada sekutu, Allah ada partner. Allah ada sekutu, Allah ada partner. Tapi bila datang musibah tengah-tengah susah kat laut dalam ayat ni, maka masa tu mereka sincerely tu Allah. Tak ada lah masa tu sebut berhala A selamatkan, berhala B selamatkan, tak ada, Allah je. Jadi manusia ni, dia akan berada dalam keadaan tulus ikhlas bila dia dalam musibah sangat-sangat. Kalau musibah sikit-sikit je Allah bagi, dia tak ikhlas mana lagi. Allah bagi musibah tinggi, masa tu boleh nampak Allah dia boleh tolong dia. Masa tu dia nampak Allah je yang boleh handle, selesaikan masalah dia.
Apa kata-kata mereka dalam doa? Kalau kau selamatkan kami kata masuk orang-orang bersyukur. Ini budak-budak punya kata-kata. Kita dapat pengajaran daripada kata-kata. Budak-budak pula dah, maafkan saya. Bukan budak-budak, orang musyrikin. Masa tengah-tengah susah atas kapal tu, berhala tak bawa. Jadi masa tu berdoa pada Allah dengan berkata, kalau kau selamatkan kami kata masuk di kalangan orang-orang yang bersyukur. Tapi mereka dilepas Allah selamatkan lain pula jadi. Tengok muka surat. Maafkan saya, saya nak sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan cerita pasal orang-orang ni sama ada kat laut ke, kat darat ke, ni doa dia. Muka surat 135. Ni musyrikin Mekah. Kalau baca dia 135 Puan Izzah ni, page 135 ayat 63-64. Muka surat 135 ayat 63-64. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu daripada bencana-bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa, merayu kepadanya dengan merendah diri secara terang-terang dan dengan suara yang lembut, secara sembunyi-sembunyi dengan berkata, sesungguhnya, jika Allah menyelamatkan kami daripada bencana ini, nescaya kami pasti menjadi daripada orang yang bersyukur. Dan Okey, satu ayat lagi. katakanlah, Allah jualah yang menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan daripada segala jenis kesusahan. Namun begitu, kamu masih mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Terima kasih Puan Izzah. Masa susah janji lain. Masa dah senang, dah hilang kesusahan, lain pula jadi. Biasa berlaku tak pada orang mukmin? Biasa berlaku lah. Okay, tak apa. Di mereka ni, masa tengah-tengah susah, dalam tafsir Al-Azhar, menyediakan seorang saya dah cerita pada tuan-tuan dan puan sebelum ni. Seorang pelayar daripada India ke London ke India. Dia orang Mak Saleh lah. Dia orang Mak Saleh. Dia selalu belayar daripada India ke London ke India. Semua belayar. Mak Saleh ni dalam perjalanan dia suka baca buku. Oleh kerana banyak sangat buku dah dia baca, maka ada orang Islam recommend dia baca terjemah Quran. Bila dia baca terjemah Quran, dia ni seorang pelayar lama duduk kat laut ni. Dia tanya orang Islam yang nak kapal dengan dia, yang daripada India. Muhammad ni pernah tak belayar kat laut? Sekali ke, dua kali ke? Naik kapal, naik perahu ke, naik bot laju ke, naik houseboat ke, pernah tak? Maka orang Islam yang India dijawab pada nama orang tu adalah Abdullah Brown. Nama dia Mr. Abdullah Brown. Dia lepas masuk Islam, nama dia Mr. Abdullah Brown. Maka orang Islam menjawab, Nabi Muhammad tak pernah belayar kat laut walaupun sekali. Maka dia kata apa? Betul lah apa yang Quran ditulis bukan daripada Nabi Muhammad. Sebab kalau dia tak pernah pergi ke laut, bagaimana dia boleh reka ayat-ayat yang nampak suasana laut tu? Kita tak pernah masuk penjara, tiba-tiba kita cerita kat orang suasana dalam penjara. Pelik tak? Macam dia pernah masuk. Padahal tak pernah masuk, nampak sangat dia dengar daripada orang, bukan daripada mulut dia. Sama lah juga Muhammad tak pernah ke laut, tapi boleh cerita detail pasal laut, tepat. Suasananya, keadaannya, makanannya, maka itu bukti bukan dia reka Al-Quran. Maka orang tu pun masuk agama Islam. Okey, baik. Dalam ayat ni Allah nak cerita, suasana manusia ni bila susah, dah tak ada benda lain dah, boleh ingat Allah. Kita ada masalah, cari orang tu dulu, cari orang ni dulu, korek duit, korek. Last kali dah, tak boleh selesai dah. Cari orang tak selesai, korek duit tak selesai. Masa tu barulah kat tangan, Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, Ya Allah. Kalau aku sembuh, Ya Allah, aku nak jadi orang mula tutup orang sungguh-sungguh, Ya Allah. Kalau aku sembuh, Ya Allah, aku nak jadi orang jaga sembahyang sungguh-sungguh, Ya Allah. Tu doa sebelum sembuh. Lepas Allah sembuhkan, lepas Allah selesaikan masalah, macam mana pula keadaan dia? Sambung ayat satu lagi, last ayat 23. Maka, lamma tak sekala, anjahum, dia selamatkan mereka. Dia Allah, anjahum, dia selamatkan mereka. Iza tiba-tiba, hum mereka, ya berauna melampau batas, fil ardi bumi, bi dengan ghairil haqqi, tanpa alasan yang benar. Okey. Ya ayuhan nas, wahai manusia.
innama hanya saja baghyukum, penderhakaan kamu, your rebel, rebellious kan. Baghyukum, penderhakaan kamu, ala atas anfusikum, diri-diri kamu, mata'a kesenangan, al-hayati dunya, di kehidupan dunia. Summa, kemudian, ilaina, kepada kamilah, marji'ukum, tempat kembali kamu, falalu, ataupun maka, yunabbi'ukum, dia akan memberitahu kamu, bi, dengan ma, apa yang kuntum, kamu dahulunya, ta'malun, lakukan, kerjakan. Puan Maisarah terjemahkan ayat 23. Maka tak kala dia selamatkan mereka, tiba-tiba mereka melampaui batas di bumi dengan tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, hanya senya penderhakaan kamu atas dirimu, diri kamu, kesenangan di kehidupan kamu. Kemudian kepada kamilah tempat kembali kamu, maka dia akan memberitahu kamu dengan apa yang kamu dahulunya. Last kali tak dapat. Kerjakan, lakukan. Lakukan semua benda. Okay, terima kasih Puan Maisarah. Dalam ayat ni, Allah nak cerita manusia tu masa susah tadi kan. Ayat 22, susah tengah-tengah laut tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, tengah-tengah laut. Saya kata dah tadi kan. Tengah darat, kalau ada masalah jerit, orang boleh tolong. Kalau tak boleh tolong, ada mudarat, kita ada satu lagi kemungkinan untuk usaha, boleh lari sampai jumpa orang boleh tolong. Tapi kalau tengah laut, apa Allah sebut dalam surah Yasin? Kalau macam Puan Yusriza boleh surah Yasin 443. Page 443 tak silap saya lah. 443. Ayat berapa Ustaz? Ya. Ayat yang ke-41 sampai 44. 41 sampai 44. Bismillahirrahmanirrahim. Dan suatu tanda, yakni kebesaran Allah, bagi mereka adalah kami membawa keturunan mereka dalam kapal yang penuh dengan muatan. Dan kami menciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang dinaiki mereka. Dan jika kami mahu, kami menenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Melainkan kami menyelamatkan mereka kerana rahmat yang besar daripada kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sehingga sampai waktu tertentu. Terima kasih Puan Yusri. Allah kata, tanda nikmat Allah bagi kamu, Allah buat kamu dapat naik kapal. Kalau kami nak tengah-tengah naik kapal tu, Allah Ta'ala boleh tenggelamkan. Walaupun kapal tu sebelum berlayar, 5 orang kontraktor ke, mekanik check kapal tadi. 5 kata okey boleh jalan. Tapi kalau Allah nak tenggelamkan, tenggelam lah. Tapi kerana rahmat daripada Allah, kurnia daripada Allah, Allah Ta'ala tetap tidak tenggelamkan mereka. Allah Ta'ala tetap biarkan mereka hidup sebagaimana kawan-kawan mereka yang lain. Itu masuk ayat surah Yasin. Jadi Allah 43 tu Allah kata, kalau kami nak, kami tenggelamkan mereka. Maka tidak ada dapat beri tolong pada mereka. Mereka tak dapat selamatkan. Kat dunia boleh jerit minta tolong, tak boleh jerit, tak ada orang dengar, lari sampai jumpa orang. Kat tengah-tengah laut, pusing depan, kiri, kanan, belakang, tak nampak tanah. Nak jerit, nak berenang, tak ada lah. Kalau Allah tenggelamkan, tak ada apa lah. Okey? Pertama kali tulis, masih menjadi misteri kisah kapal Van der Vaart yang ditenggelamkan. Okey? Itu tak tahu tulis lah. Masa susah Allah, tapi masa senang, masa senang Allah tak ada, bukan sekadar Allah tak ada, buat dosa pula dengan kesihatan baru yang Allah bagi, dengan duit rezeki baru yang Allah bagi, dia guna buat maksiat pula. Allah tak rugi pun. Masa susah tadi, apa dia kata? Ya Allah, kalau kau selamatkan aku nak jadi orang yang bersyukur, beriman padamu, taubat dosa maksiat. Tapi
Bila Allah selamatkan mereka, lain pula jadi dia. Maka Allah Ta'ala kata pada orang-orang macam ni, innama baghiyukum ala anfusikum. Kamu nak gedebek, nak kurang hajar, nak biadab, nak kufur pada Allah, nak reka-reka alasan bodoh untuk mereject Nabi Muhammad, silakan. Kenapa? Kesan buruk perbuatan kamu untuk diri kamu sendiri. Allah tak rugi malaikat Jibril, tak rugi Nabi Muhammad, tak rugi. Kamu dah tahu ni betul, kena buat, teruskanlah. Tapi tak, masa susah je, ya Allah, kalau kau selamatkan kami, kami akan jadi orang bersyukur. Tapi lepas Allah selamatkan, okey, baik, Tuan Sofi, boleh tak tengok ayat yang 22 tadi, ada perkataan kum. Okey, ayat 22 tadi ada perkataan kum kan, Tuan Sofi? Atas, tu 23. Okey, boleh Tuan Sofi bulatkan kum dulu. Kum. Yang kedua kuntum. Okey. Tapi yang ketiga wazannu. Okay, tak apalah, sementara tunggu Tuan Sofi saya terangkan. Mula-mula Allah guna perkataan kum, kamu. Kamu ni refer pada semua orang. Orang Islam pun Allah Ta'ala bagi masuk orang Islam pun Allah Ta'ala bantu juga kat laut. Tapi ada perkataan farihu. Tuan Sofi tolong klikkan farihu. Farihu tu maksudnya mereka bergembira. Jadi Allah mula-mula cakap kamu. Atas sekali ujung, Tuan Sofi. Yes, farihu tu they. Mereka. Yes, sayyirukum tu kamu semua. So sayyirukum dalam bahasa Inggeris dia panggil second person. Farihu dia panggil third person. Dia mula-mula Allah Ta'ala sebut kamu tu refer pada semua orang, manusia kafir ke Islam. Lalu Allah Ta'ala farihu. Apa maksud farihu? Allah Ta'ala turn. Daripada semua orang Islam yang jahat tadi, daripada semua orang Islam tadi Allah Ta'ala asingkan. Ada orang-orang yang datang. Okey, maafkan saya, bukan tu saya nak sampaikan. Saya silap macam ni. Mula-mula Allah guna kum. Kum tu maksudnya semua manusia lah. Walladhi yusayyirukum, kamu. Hatta idza kuntum, kamu. Lepas tu farihu, mereka pula. Jadi Allah nak beritahu, semua manusia Allah selamatkan atas kapal. Tapi ada di kalangan mereka ni, apa mereka ni? Orang kafir. Masa susah janji Allah je tolong. Tapi setelah Allah Ta'ala selamatkan, Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada bahaya bencana laut tadi, bahaya bencana air laut tadi, mereka kufur pada Allah balik, sembah berhala balik. Maka Allah kata apa? Suka hati kamulah, perbuatan kamu tu kesan buruk dia untuk diri kamu, bukan untuk Allah, bukan untuk agama Islam. Tak ada masalah pun, Allah agama Islam tetap tak ada masalah. Mereka tu masa ditimpa angin yang okey, mereka gembira. Tapi masa ditimpa angin ribut taufan, mereka sangka matilah aku. Masa sebut matilah aku tu keluar kat mulut mereka, ya Allah, kalau kau selamatkan kami, kita akan termasuk di kalangan orang-orang musyrikin. Tapi lepas Allah selamatkan, lain pula. Berlaku tak pada orang Islam? Berlaku. Kita sakit, ya Allah, kalau aku sembuh nanti aku nak jadi kaki masjid, ya Allah. Ya Allah, kalau aku sembuh nanti, ya Allah, aku nak baca Quran hari-hari, ya Allah. Kalau aku sembuh nanti, kalau masalah aku selesai nanti, aku akan jadi gini-gini macam-macam aku. Tapi lepas Allah sembuhkan, Allah bagi selesai masalah duit, tak jadi apa yang dia cakap. Ayat macam ni sama ayat macam dalam surah apa ya? Surah Isra. Las ni las. Tolong terjemahkan dia, Puan Zanaria boleh, surah Isra. Muka surat 289 ayat atas sekali. 289 ayat atas sekali. Boleh? Puan Zanaria? Boleh, 289. Ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu terkena bahaya di laut, hilanglah makhluk yang kamu seru selain Allah. Maka apabila Allah selamatkan kamu ke darat, kamu berpaling tadah dan manusia itu sentiasa kufur. Terima kasih Puan Zanaria. Masa ada susah, kat darat, kat laut, tak doa dah pada berhala, tokong dan sebagainya. Wahai yakin berhala boleh tu, tokong boleh tu. Tapi masa ada masalah kat laut, tak minta dah, minta pada Allah je. Tapi lepas Allah selamatkan ke darat, tadi ingat aku je sampai kat darat, sembah berhala tu, sembah berhala ni, tak kena sifat manusia.
tu Allah cerita tentang orang kafir, orang Islam pun sama jugalah. Masa ada Allah janji macam-macam, nak pergi solat Jumaat, nak buat baik pada isteri, pada anak-anak, nak buat pada mak ayah. Masa tengah susah dan masalah. Tapi lepas Allah selesaikan masalah dia, Allah hilangkan susah dia, lain pula jadi dia. Jadilah orang-orang yang masa susah ingat Allah, masa senang ingat Allah, masa susah janji macam-macam, masa sedang janji jangan lupa. Janji jangan lupa. Ada setengah orang dia kata apa? Ya Allah, mudahkanlah aku murah rezeki supaya aku dapat ibadat dengan tenang. Allah murah rezeki. Jangan tengok, lepas murah rezeki lagi terabur kehidupan dia. Maka Allah, dalam ayat ni Allah nak beritahu, kebanyakan manusia macam tu lah. Masa susah dia cari aku. Masa senang, buat tak nampak je kat aku. Itu maksud ayat ini. Allah kata tak apa. Maksud tak apa. Teruskanlah mereka punya kekufuran, mereka punya kedegilan, teruskan. Kerana apa? Allah Ta'ala kata, tempat kembali kamu pada aku juga. Tak boleh lari. Buat salah kat satu negara lain, kat negara lain boleh selamat. Tapi buat salah kat negara ni, buat salah dekat Allah Subhanahu Wa Taala, buat salah pada Allah Subhanahu Wa Taala, buat salah pada manusia boleh lari, boleh ada jalan terlepaskan diri. Buat salah pada Allah, maka Allah kata tak apalah, teruskan kamu punya kufur, syirik dan sebagainya, kerana kamu nanti akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nanti akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita dah masuk belum ayat tu? Dah masuk kan? Tertinggal mata al-hayati dunia. Mata al-hayati dunia tertinggal. Apa maksud ayat ni? Allah kata, wahai manusia, kamu punya degil engkau tu untuk diri kamu. Sekejap je. Dengan itu kat skrin ada. Dengan itu kamu hanya dapat merasai kesenangan hidup di dunia sementara. Sementara lah. Masa susah, ya Allah tolong aku, ya Allah bantulah aku. Allah bagi senang, dah tak ada Allah. Okey, fine, tak apa, aku bagi senang lagi. Sampai kamu tak ada rasa nak taubat, tak ada rasa nak kembali pada Allah. Lalu Allah Ta'ala, kamu akan kembali pada Allah. Allah beritahu, amalan kamu salah, amalan kamu sesat, kamu akan diazab oleh azab aku yang sangat pedih. Di pengajaran ni nak cerita, manusia ni masa susah senang cari Allah. Tapi masa senang, susah nak cari Allah. Manusia masa susah ada masalah senang cari Allah. Masa senang tak ada masalah, susah nak cari Allah Ta'ala. Jadi kita kena cari, jadi orang yang senantiasa munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita sambung Allah buat analogi tentang duniawi. Boleh Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Sofi. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.